ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita bersama Rasulullah 140 qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa masyaykhina fid darin. Faslun fi syartil qiyam. Ini fasal pada menyatakan syarat al-qiyam. Fasal bermula syarat qiyam itu 1, 2. Syarat pada kita berdiri itu di antara rukun solat. Rukun solat ialah kita kena berdiri. Iaitu berdiri jadi betul tulang belakang. Tulang belakang kita tu jadi betul. Jangan cenderung kepada hadapan sekira-kira sampai tangan kita kepada lutut. Kalau kita cenderung ke hadapan sekira-kira tangan kita sampai pada lutut, nanti dia panggil hak sebuah berokok. Sebagai orang punya di dalam hati mudah gitulah. Jadi nak berdiam itu nak berdiri betul gitu. Dan jikalau ini kalau orang yang tidak pokok lah, orang yang tidak pokok kerja berjalan begitu tak kenapa lah. Ini orang yang boleh berdiri betul tiba-tiba bila diam tu berpokok sapa pada tangan pada lutut, solat. Dan jikalau royok bersandar dengan bersandar atau orang lain perlu bergerak sekalipun tak apa dipanggil qiyam lagi. Jadi masalah qiyam ni mudah saja, tak ada susah, tak ada guru. Tapi terkadang ada juga orang salah melaksanakan perkara ini di dalam solat. Belum mudah qiyam. Kita kata qiyam masih berdiri. Jadi kalau katalah dia nak berdiri dengan dia bersandar sebab dia ni nak cekak ataupun kena pegang dia orang baru boleh berdiri, sahlah qiyam dia, tak mengapa. Dan jika tiada kuasa berdiri, iaitu sekira-kiranya jika ia seorang berdiri hilang khusyuk, itu lagi mana? Tak kuasa berdiri itu sekira-kira hilang khusyuk. Boleh jadi berdiri itu jadi memaksa sangat-sangat. Maka hendaklah berdiri sekadar kuasa. Sekadar diri. Macam orang berduduk semayang atas kursi. Ya semayang atas kursi itu sekadar kuasa dia berdiri saja. Maka maksudnya bila dia dah tak mampu berdiri, dia duduk. Itu duduk. Dan bila dah lama duduk, dia pun ada rasa tenaga sudah untuk berdiri. Maka wajib dia kembali kepada berdiri. Maka hendaklah berdiri sekadar kuasa. Dan jika lemahnya, kalau lemah, maka hendaklah sembahyang duduk pada mana kelakuan duduknya seperti bersela. Ada masalah. Dan jika lemahnya, maka hendaklah sembahyang duduk pada mana kelakuan duduknya seperti bersila. Duduk bersila pun tak apalah, asal nama penduduk saja. Berunjuk kaki. Berunjuk kaki pun tak apalah. Sebab berunjuk kaki itu termasuk daripada kata duduk juga. Seperti mana orang baru lepas
panggang, pakai pun menuju kaki. Jadi pada waktu itu sah juga duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, duduk dalam keadaan menunjuk kaki dan berdiri lutut. Duduk dalam keadaan berdiri lutut, lutut berdiri tetapi makhluk kalau duduk iftirash ni, duduk antara dua sujud ni, berdiri lutut pun tak apa juga. Saya rasa bagus. Ini baru lutut. Itu atau duduk cakung, kita kata duduk cakung. Tak dia kata duduk cakung. Jadi itu termasuk daripada duduk. Jadi ini pada orang tak kuasa untuk diri dah. Jadi boleh duduk cakung boleh. Jadi pada waktu duduk antara dua sujud, duduk macam mana pun tak mengapa. Tetapi kalau duduk dalam cakung tu maknanya ada pun kalau untuk makan tak mengapa. Ada tiga Nabi SAW duduk dalam itu makan. Asal duduk juga. Dan jika lemahnya, lemah boleh duduk dan mana duduk sendok, tunjuk kaki, duduk berdiri lutut, duduk juga. Dengan duduk cakung sana, boleh lakukan. Bila dia tak mampu untuk berdiri betul. Dan yang afdal yang lebih banyaknya pahala bagi orang tak mampu berdiri, maka dia duduk iftirash di kuasa. Apa dia duduk iftirash? Seperti duduk tahiyat awal. Tahiyat awal iaitu didirikan kaki kanan dan papai punggung berada di atas kaki yang kiri. Duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Jadi maksudnya kalau seseorang itu dia tak mampu untuk berdiri, dia boleh duduk. Apa-apa jadi duduk, tetapi duduk yang paling boleh bagi dia waktu itu bila duduk cara iftirash. Itu makna kita rasa. Dan hendaklah bangkit berdiri bagi rokok jika puasa. Hendaklah bangkit berdiri bagi rokok. Koiknya, gantungnya kata masa berdiam tu tak apalah kita duduk. Sebab kita tak mampu nak berdiri. Tetapi pada waktu rokok kita kena bangun berdiri juga. Kalau kita duduk, tak nak rokok ni. Apa kan beda kursi sama juga. Tak nak rokok ni, bagaimana cara dia? Hendaklah bangkit berdiri bagi rokok itu menjaga puasa. Jadi maksudnya dia duduk diri dulu, lama-lama detik, tak mampu dah, tak boleh menebing kan, jadi tidak kosong. Jadi dia pun duduk. Duduk semaya sana. Bila nak rokok, hendaklah dia bangkit diri semula. Tak boleh main duduk atas tu saja tak boleh. Kena bangkit semula untuk rokok. Tak nak rokok tu bangkit semula, lepas tu rokok. Dia kata kena bangkit untuk rokok ini jika kuasa untuk bangkit. Dapat. Tapi kalau katalah mula-mula semaya dia berdiri, kemudian dia pun dia pun duduk dan kemudiannya dia tak mampu dah untuk berdiri. Maka rokok nak kadang-kadang duduk pun tak berapa. Ini kalau katalah bila dah lama sangat duduk, dia mampu untuk bangkit semula berdiri, saya kena berdiri untuk rokok. Dan jika tiada puasa, maka hendaklah rokoknya sambil duduk tunduk ke hadapan. Dan jika tiada puasa, maka hendaklah rokoknya sebagai sangi rokok sambil duduk tunduk ke hadapan.
Duduk dalam keadaan menghadap gitu. Akan juga puasa. Dan jika dia puasa maka hendaklah rokoknya sambil duduk tunduk ke hadapan. Beri timbang kepala bahunya dengan kepala lututnya. Beri bertimbang, yakni buat jadi bersamaan. Kepala lutut kita ni dengan kepala bahu kita. Dengan kepala lututnya jika kuasa dan jika lemburnya maka hendaklah rokok setakat yang kuasa. Tak mampu. Beri bertimbang ni beri jadi bersama kepala lutut kita dengan kepala bahu. Ini bagi orang yang merokok dan akan duduk. Dan jika tiada puasa pada rakaat yang pertama ni, tetapi puasa berdiri pada rakaat yang keduanya, katalah rakaat pertama tu keeka, jadi dia duduk. Bila rakaat kedua dia cekak, maka dia kena baru tinggi semula. Rakaat kedua tu bila cekak dia kena berdiri. Maka wajib berdiri pada rakaat yang kedua. Wajib. Seperti mana kita sebut tadi lah. Sebelum itu kita sebut dah. Kalau kata di rakaat pertama tu dia tak mampu, dia mampu berdiri sekejap, maka dia berdiri sekejap. Kemudian bila dia dah duduk mampu pula untuk berdiri pada rakaat pertama tu, kena kembali berdiri. Tapi kalau katalah rakaat pertama tu tak mampu dah hidup berdiri, maka untuk rakaat kedua mampu dah, mampu. Maka berdirilah untuk rakaat kedua. Maka wajib berdiri pada rakaat yang kedua. Setengah orang salah faham. Salah faham macam mana? Dia beranggapan bila dia duduk, maka tak perlu dah untuk dia nak kembali berdiri. Sedangkan pada hukum, dia perlu duduk waktu dia tak mampu berdiri. Dan bila dia mampu berdiri, walaupun di tengah solat, mestilah dia bangkit untuk berdiri. Jadi kata tak mampu berdiri itu setara mana? Sehingga kalau dia menemping juga untuk berdiri, dia kosong-kosong. Itu begitu, jadi nak jaga. Bahasa Kelantan panggil kalau menemping juga untuk berdiri. Bahasa luar panggil kalau nak usahakan juga berdiri semampunya. Dia kosong. Gitu dah. Semua. Bahasa Kelantan mudah bang. Kalau menempel tak berdiri juga, hilang kosong. Maka tak perlu berdiri. Lepas tu lagu nak menempel, kita ada kelatih di lagu mana tulis-tulis. Lebih baik. Orang lagi tu menempel juga. Menempel juga ada pada menempel. Lagi tu jangan terjung, dia terjung juga. Lebih ini dia tak minta hilang. Jadi kalau yang lebih tinggi juga dia tak hilang. Nak jatuh pun hingga hilang kosong. Maka pada waktu itu hilang kewajipan pada berdiri. Kalau lebih juga buat berdiri hilang kosong, hilang kewajipan berdiri. Kalau usaha juga untuk berdiri hilang kosong, maka orang panggil tak wajib bagi dia sendiri. Dia mampu saja diri ni loh. Tapi mampu pun tak banyak pun. Kita ada dulu. Misal kita kata, ini itu wajib berdiri. Maka wajib berdiri pada rakaat yang kedua. Dan jika kuasa berdiri pada rakaat yang pertamanya dan tiada kuasa berdiri pada rakaat yang kedua, maka wajib berdiri pada rakaat yang pertamanya.
Ini setengah-setengah kita juga di masjid takbir, cakap apa takbir itu duduk atas kursi dan juga. Gue boleh hengit kursi, boleh berjalan, boleh. Jadi maksudnya dia tu ada tenaga yang masih banyak untuk diri. Tapi bila maya tunggu duduk. Ataupun berdiri sebentar takbir tu duduk. Padahal mampu lagi untuk berdiri lebih pada tu. Batas. Jadi nak tahu ada puasa lagi, tak ada puasa lagi untuk diri. Orang itu saja nak mulai tak tahu bagaimana dia ada puasa. Bagaimana dia tu ada tenaga, ada ring lagi untuk duduk diri, untuk berdiri itu. Tak ada orang tahu dia soalnya. Maka batas salat dia tu, dia lah tahu. Maka wajib berdiri pada rakaat yang pertamanya dan duduk pada rakaat yang keduanya. Demikianlah yakni daripada rakaat yang ketiga dari rakaat pertama. Demikianlah tiap-tiap rakaat yang puasa berdiri kedua diri. Maka wajib berdiri. Dan tiap-tiap yang tiada puasa berdiri, maka hendaklah dia duduk. Tak puasa diri. Tak puasa diri. Dan jika lemah duduk, maka hendaklah berbaring berhadap pokoknya. Dia baring berbaring menghadap di atas lambung. Kalau tak mampu berdiri, jangan tidur. Baru duduk di atas lambung yang kanan atau lambung yang kiri. Ini tak mampu nak duduk, tunggu tidur. Tak boleh. Dia kena tak boleh nak berletak lagi, tak boleh lah. Dia kena berbaring kanan dulu. Supaya kita kanan lagi lagi mana, okey? Berbaring berhadap pokoknya. Kali ini tidak ada pada tidak ini. Dan tadanya kepada kiblat, baring hadap kepada kiblat. Dan jika lemahnya tak mampu juga untuk berbaring di atas lambung yang kanan atau lambung yang kiri, maka hendaklah sembahyang melintang berletek. Maksud kita kata berletek. Kalau tak bolehnya, negat. Jatuh kobok. Aku tak boleh. Kamu berletek. Orang lama bercakap, orang uzur. Maka hendaklah sembahyang melintang berletek. Beri tinggi kepala sedikit kodar kuasa berhadap kiblat mukanya. Jadi kita paling pun kita tidur kan. Cuma batal tu diangkat sikit. Sekiranya kepala dada tu dihadap ke kiblat. Kalau kaki banyak, pada kaki dah. Kaki orang sakit. Kalau kaki sakit kan. Ada kali ni boleh angkat sikit, ada angkat sikit. Dia jadi dada dia pada dia tu dihadap ke kiblat. Semampu yang boleh dah, kalau tak boleh rasa nak angkat jangan. Tapi kalau boleh angkat sikit. Beri tinggi kepala sedikit pada puasa berhadap kiblat muka kepada kiblat. Kalau berapa lagi dah ada kiblat lagi. Kalau mampu lagi. Angkat sedikit pada puasa berhadap kiblat muka. Dan mendiri dua kakinya berhadap kiblat. Maksudnya kaki dia tu mendiri, maksudnya kaki itu kalau kita tidur juga berhadap pada kiblat gitu. Kaki itu duduk itu berhadap pada kiblat. Kita dah tidur itu jangan kepala berhadap pada kiblat. Kaki itu.
Dan hendaklah rokok. Tapi yang pentingnya dah ada kepala ini pentingnya kita. Dan hendaklah rokok dan sujud pada puasanya. Kalau mana dia mampu puasa. Kalau dengan kepala, buat dengan kepala. Kalau mana kepala, ini rokok jadi rezeki. Kalau sujud dia turun kepala. Kalau mampu kepala, belum kepala. Kalau tak mampu dengan kepala, dengan kelipir mata. Itulah apa pada waktu dia puasa pada rokok. Dan hendaklah rokok dan sujud pada puasanya. Dan jika lemah rokok dan sujud, maka hendaklah isyarat dengan kepala. Jadi kalau mampu lagi nak rokok dan sujud, rokok dan sujud dengan sempurna wajib. Kalau tak mampu dah untuk rokok sujud dengan sempurna, mesti kena isyarat dengan kepala. Odah yang kita mampu. Sujud lebih rendah daripada rokok. Gitu ya. Kalau rokok gitu, sujud kena lebih rendah. Tapi ada beza di antara rokok dan sujud. Dan jika lemahnya maka hendaklah isyarat dengan rokok maka rokok tak ada klik Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar. Yang pada dalam sebuah pakai Allah Ta'ala. Tak mampu dengan anggota, tak mampu dengan kepala, dengan kelipir mata saja. Itu sebagai apa? Pasisau apa nama? Yang siapa pasisau apa? Nama dia. Jadi saya buat buku sebagai bagian ambil. Ada tafsir ada. Layan, terima kasih mas. Jadi buku sebagai amri buat ibadah. Jadi dia pun pergi tengok kawan ibadah buat. Untuk makan, untuk minum, untuk hidup, sente, buat buku manusia. Buat ibadah, untuk makan, untuk minum, untuk hidup. Jadi dia pun buat ibadah selalu itu juga kan. Dia tanya sente buku manusia ni. Macam mana kamu boleh buat ibadah begini sangat hebat, tak tidur, tak apa-apa. Dia kata saya boleh buat ibadah begini sebabnya melakukan rasa besar. Jadi kalau awak nak buat ibadah macam saya, awak kena buat satu benda dosa besar hingga bila awak taubat betul-betul pada Allah. Nak ajar sesat. Tapi tak apa, aku ikut nanti. Nak kena tipu sente. Dia nafsu dia jadi nafsu dah belum jadi ibadah. Rokok sujud buat sampai tak makan-makan. Lepas tu yang kebenaran panduan ilmu. Jadi sente satu cadai ke dia. Inilah membunuh hoge. Bila membunuh hoge, bila mutawak betul-betul. Ada kata membunuh hoge itu. Apa dia kata kalau itu muzina? Muzina tak boleh. Inilah min agama. Pemikiran agama apa boleh? Mungkin kena apa dia juga. Ada sedikit baru. Ada kena apa dia juga. Dia pergi beli agama. Bila dia beli agama saat ni, dengan tujuan supaya dia tobat ibadah itu buat. Ini akhirnya salah tak boleh. Awal yang kita salah, cara dia. Tapi kalau tipu setel. Saya tidak pandang masa. Bila agak tengok orang tino zina pula tak apa. Bila dah zina orang tua tadi banyak dia tebak, dia bunuh pula orang tino. Iga dengan masyarakat. Bila iga tadi, anak hukum tadi, saya tengok lagi pula dekat dia. Dia kata tolonglah saya ni. Saya kata hamba boleh kalau tempat tengok. Tapi syarat tengok pula semua hamba dulu. Tengok saya. Nak mati pun dia mari tipu daya propaganda dia lagi. Ada saja buah dia terus lagi.
Ni orang buat ibadah ni, saya jadi tu ni, bukan orang tak baca apa kita. Maya pun tak percaya kepada sunat-sunat, melewat-lewat, malak dan semaya. Ini orang betul nak ibadah ni, saya jadi tu lagi. Jadi dia kata tu sama kata, dia kata boleh pun sama kata, tapi semua tu. Dia kata semua buat nak ikat api tadi. Kalau kita tunduk pada minta api dia. Dia kata ini syarat tu mata ya. Kata ni semua tak. Nah, maka dia pun pejek ke mata tak pukul-pukul. Mati kita kata syirik. Mati kata utang daripada orang yang jatuh dengan ibadah. Nah, sebab itulah kita ni kena ada rasa takut dengan kematian kita ni adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, baik kesudahan kita ataupun kesudahan kita sesuai kubur. Nah, sebab itu kita kena ada ilmu, bertambah-tambah, kena ada guru sebagai tempat kita rujuk supaya kita ni tidak ditipu daya oleh setan. Dia tadi silap dia tak dulu. Panduan dia tu. Guru ada, saya ada guru dia. Betul yang kata, man la yakun lahu syai'u fasyaitanu syai'uhu. Siapa dia yang mana tak ada guru, maka syaitan lah guru dia. Syaitan bicara dengan dia, dia tak sedar. Syaitan bicara dengan dia. Waktu penting mati. Al-ilmu imamu amal. Wal amal mahbub. Ilmu itu imam bagi amal. Ada amal ni mengikut bagi ilmu. Jadi lagu mana orang kita menyanyi lagu tu lah kita buat. Kalau kita nyanyi itu kalau dia bersani. Salah ke apa? Mana boleh nak buat maksiat dengan juga nak suruh lebih. Ada power lagi kita, ada tenaga lagi kita nak buat ibadah. Sama. Walaupun tujuan yang baik, tetapi dengan hal yang tak boleh. Tak boleh kita nak mendapatkan tujuan baik itu dengan cara yang haram. Ada ilmu, ibadah kata tak punya disebutkan. Tak masuk kondu. Tu balas beribadah sore-sore. Lalu majlis-majlis tak apa, sedikit ada ustaz-ustaz di kuliah boleh. Balas ini jari-jari, ada orang ini aja. Ada dia ustaz, ada ustaz di ada guru dia tak mana-mana tak ada masalah. Karena di kau tu insya-Allah pentingnya mengaji. Cuma bila kau ini jadi lebih suasana dia pembelajaran yang bi'ah suasana usaha kita mendorong kita ni di atas amal soleh itu saja. Dan jika nomornya maka hendaklah isyarat dengan berapa mata semua juga Tuhan. Ini orang panggil semaya ni ibadah selagi mana kita ni tak gila, selagi mana kita ni tak ada mati wajib semaya. Puasa tak puasa. Itu kata pentingnya semuanya di atas ibadah lain. Haji tak mampu tak wajib. Zakat tak boleh tak wajib. Poso kan untuk main sakit, kalau poso buku. Dan jika lemahnya maka hendaklah ingat dari hati. Lemah juga nak kulit mata. Jadi maksudnya tuan tu mata pun tak buka, tapi tak ada kesedaran kata dalam. Maka hendaklah ingat dari hati buat segala perbuatan sebab itu. Nah yang katakan tak mampu dengan mata sekali. Dah ada ke dalam hati kata kita ni berkelompok, berpindah, bersujud, berbangun dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala dan hendaklah baca segala bacaan sembahyang. Mana Fatihahnya, takbirnya.
Dan jika lemahnya seorang daripada pembacanya segala bacaan, maka hendaklah baca dalam hati. Baca dalam hati ini dengan apa? Lintas dalam hati kita. Nah, tak mampu nak baca, maka lintas saja dalam hati kita. Nok kata maka tiada gugur sembahyang fardu sekali-kali selama ada akad. Yakni ada kesedaran maka fardu solat itu tidak digugur di hati kita. Nah, inilah yang kata besar sangat-sangat. Mana ketidakkan ibarat lain itu Nabi ini mengikut antara Jibril kecek waktu wahyu syariat sekian-sekian ada ismanya Allah Ta'ala sendiri beri pada Nabi kita Rasulullah. Nah, lepas tu kata ma'adah kita orang kata wallahu a'lam. Fasnun fi syuruti qira'atil Fatihah. Ini syarat pada membaca Fatihah. Ini model-model bila kita baca kitab ni, nanti hari Rabu ni awal mula ni pukul 2 itu kita nak terus dah baca kitab Sabilah dulu. Jadi kalau kita baca dalam kitab ni nampak tu tindih dulu dengan permasalahan yang lebih banyak daripada kitab Sabilah dari Syekh Arsyad Al-Jadi itu, maka insya-Allah pemahaman yang kita dalam ibadah ni boleh dikatakan sudah mantap. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita hadir bersama Allah sallallahu alaihi mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin sallallahu alaihi mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله.